Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kita dalam subjek Pendidikan Islam tingkatan 1. Tajuk yang ke-24 iaitu riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom belajar bersama Ustazah. Okey, yang pertama kita lihat standard pembelajaran. Okey, iaitu yang pertama menyatakan riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua menjelaskan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kerasulan dan juga selepas kerasulan. Okey, 5.1.3 menerangkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5.1.4 menghuraikan iktibar daripada riwayat hidup, peristiwa-peristiwa penting dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5.1.5 mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan, berselawat ke atas Nabi secara beradab dan juga istiqamah. Okey, seterusnya kita lihat kepada biodata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey, nama lain bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir dan juga Al-Aqib. Okey, manakala gelaran Nabi iaitu Al-Amin. Okey, Al-Amin maksudnya ialah seorang yang jujur dan juga amanah. Okey. Tarikh dan juga tempat lahir Nabi iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Okey. Kemudian kunyah Nabi ataupun kita panggil kunyah ni kalau dalam masyarakat Arab digelar sebagai nama timbangan, ya, nama panggilan manja lah. Okey. So kunyah Nabi iaitu Abu Al-Qasim. Okay, nama ibu Nabi Aminah binti Wahab dan nama ibu susuan Nabi Suwaibatul Aslamiyah dan juga Halimatus Sa'adiyah. Okey, manakala pengasuh Nabi iaitu Asyaimah dan juga Ummu Aiman. Okey, seterusnya kita lihat kepada nama isteri-isteri Nabi. Okey, yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Saudah bin Zam'ah. Yang ketiga, Aisyah binti Abu Bakar. Okey, Aisyah ada juga merupakan anak kepada sahabat Nabi iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Juwariyah binti Al-Haris, Zainab binti Jahsy, Ummu Salamah bin Abu Umayyah, Safiyah binti Huyai, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Maimunah binti Al-Haris dan juga Mariatul Qibtiyah. Okey, anak Nabi ada 7 orang. Kan? Okey, iaitu Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Fatimah. Okey, ingat lagi tak nasyid-nasyid tentang anak-anak Nabi kan? Okay, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Abdullah, Qasim, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kalsum. Okay. Ya, seterusnya tarikh dan juga tempat wafat Nabi iaitu 12 Rabiul Awal tahun 12 Hijrah di Madinah, ya. Jadi kita boleh lihat tarikh lahir dan juga tarikh wafat Nabi adalah tarikh yang sama, ya, iaitu pada 12 Rabiul Awal. Okey. Kemudian kita lihat kepada salasilah dan juga keturunan Nabi di sebelah ibu dan juga di sebelah bapa. Okey. Jadi kalau kita tengok kepada salasilah yang atas sekali iaitu moyang, ya, moyang kilab, ya, Zuhra, Abdul Manaf, Wahab dan juga Aminah. Aminah ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan juga di sebelah ayah, ya, Kusai,
Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah. Ya, Abdullah nama kepada bapa Nabi Muhammad SAW. Ya, Abdul Muttalib ya adalah datuk kepada Nabi Muhammad yang menjaga Nabi Muhammad SAW setelah kematian ibunya. Okey, seterusnya peristiwa penting dalam kehidupan Nabi SAW. Okay, kita boleh lihat ya, baginda dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Okey, kenapa Nabi dipelihara di perkampungan Bani Sa'ad? Okey, sebab ya, kawasan kampung adalah kawasan yang tenang, ya, kawasan yang tidak sibuk dengan hiruk pikuk ya, kehidupan di kota ya. Jadi hidup di kampung itu lebih tenang. Okey. Jadi peristiwa-peristiwa sebelum kerasulan ya, berlaku juga peristiwa di mana dada baginda dibelah oleh malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril membelah dada Rasulullah SAW dan juga membersihkan hati Rasulullah SAW, okey, dengan air Zam-Zam. Okey, sebab kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang maksum ya, tidak pernah melakukan dosa. Okey, sebab Allah nak jaga ya Nabi Muhammad ya daripada perkara-perkara maksiat dan juga perkara-perkara yang mungkar. Okey. Jadi pada usia 6 tahun baginda telah dibawa oleh ibu baginda melawat kubur bapa baginda di Madinah. Okey, ibu baginda meninggal di Abwa ya semasa dalam perjalanan ke Mekah. Jadi kalau kita lihat kepada kisah hidup Rasulullah SAW, kita rasa kita lagi beruntung sebab kita dilahirkan dan juga dibesarkan masih mempunyai ibu dan ayah. Okay, sedangkan Rasulullah ya masa dia dilahirkan ya, ayahnya telah meninggal dunia dan juga ibunya telah pergi ya, telah wafat pada usia baginda 6 tahun ya. Maknanya kalau 6 tahun tu kita masih di sekolah tadika kan. Okey, jadi itu adalah satu cabaran kepada Nabi SAW untuk meneruskan kehidupan. Okey, setelah itu baginda dipelihara, dijaga oleh datuk baginda yang bernama Abdul Muttalib. Okey, pada usia 12 tahun baginda mengikut bapa saudaranya berniaga di Syam. Okey, bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib ya. Okey, jadi pada usia 20 tahun baginda mengembala kambing di perkampungan Bani Sa'ad. Okey. Dan iktibar ya daripada peristiwa sebelum kerasulan Nabi SAW. Okey, Nabi Muhammad dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehidupan yang mencabar sebagai persediaan sebelum dilantik menjadi rasul ya. Okey, ya. Jadi ya, segala cabaran, segala dugaan yang dihadapi oleh Nabi SAW sebenarnya ialah satu suntikan semangat. Ya, Allah nak jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang hebat, sebagai seorang role model di kalangan masyarakat Arab. Okey, seterusnya Rasulullah berdagang ke Syam ya ketika berusia 25 tahun. Okey, jadi pada usia 25 tahun baginda membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah ke Syam. Okey, sebagaimana kita tahu bahawa Sayyidatina Khadijah ini adalah seorang yang hartawan ya, dan juga seorang yang dermawan, seorang yang kaya raya ya. Jadi baginda telah diamanahkan ya untuk berdagang dan juga diamanahkan oleh Sayyidatina Khadijah untuk membawa barang dagangan sehinggalah ya dengan usaha baginda ya, keuntungan yang dicapai oleh Sayyidatina Khadijah itu sangat lumayan. Okey, itu adalah berkat ya kepada sifat Rasulullah SAW, seorang yang amanah ya. Okey, jadi iktibar daripada kisah Nabi ya sebagai seorang peniaga pedagang ya. Nabi Muhammad mempunyai adalah seorang yang amanah
sehingga mendapat kepercayaan masyarakat. Ya, bukan senang ya kita nak dapat kepercayaan orang kalau kita tidak mempunyai sifat jujur dan amanah. Okey. Seterusnya disebabkan oleh sikap baginda yang jujur, yang amanah. Okey, jadi Sayyidatina tertarik dengan kemuliaan akhlak baginda. Jadi pada usia 25 tahun, baginda berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Ya, pada waktu itu Sayyidatina Khadijah berusia 40 tahun, ya, dan dikurniakan 6 orang cahaya mata. Okey. Kemudian iktibar daripada peristiwa ya Rasulullah ini iaitu akhlak mulia baginda yang jujur dan menghormati keluarga telah menarik perhatian seorang wanita sejati sehingga mereka menjadi pasangan suami isteri. Okey. Seterusnya kita lihat ya peristiwa peletakan Hajarul Aswad. Jadi pada usia baginda 35 tahun, okey, Mekah telah dilanda banjir yang besar. Ya, berlaku perebutan antara kabilah untuk meletakkan semula ya Hajarul Aswad di tempatnya, iaitu di penjuru Kaabah. Okey, kalau boleh dilihat pada gambar itu, okey, pada gambar ini iaitu Hajarul Aswad ya diletakkan di penjuru Kaabah. Okey, yang tengah-tengah tu adalah Hajarul Aswad. Okey, dinamakan Hajarul Aswad ini, hajar dalam bahasa Arab bermaksud batu. Aswad adalah hitam. Ya, jadi batu hitam. Okey. Kemudian ya bila berlaku perbalahan antara kabilah, ya Rasulullah telah menjadi orang tengah ya untuk menyelesaikan pertelingkahan antara kabilah, ya, di mana Rasulullah meletakkan satu kain putih ya. Kemudian keempat-empat penjuru itu dipegang oleh semua kabilah, 4 kabilah tadi, dan Rasulullah meletakkan batu tersebut di atas kain dan masing-masing sama-sama mengangkat batu tersebut, dan Rasulullah meletakkan batu tersebut di penjuru Kaabah. Jadi kesemua kabilah rasa puas hati, kesemua kabilah rasa masing-masing dapat sama-sama mengangkat batu tersebut. Okey, jadi ini telah menunjukkan ya sikap Rasulullah ya seorang yang bijak ya dalam menyelesaikan masalah. Ya, jadi pada waktu itu ramai yang tertarik dengan akhlak dan juga sikap Rasulullah. Ya, jadi iktibar daripada peristiwa peletakan Hajarul Aswad, kita boleh lihat bahawa ya Nabi Muhammad SAW seorang yang bersifat tawaduk, bijak menyelesaikan masalah serta mendamaikan kehidupan masyarakat. Okey, dekat sinilah kita nak mencari ya titik persamaan. Ya, bila berlaku perbalahan, kita kena mencari satu titik persamaan, dan di situlah kita lihat ya seorang pemimpin yang bijak, dia akan cuba menyelesaikan masalah dengan kita panggil situasi win-win situation ya. Maknanya semua dapat manfaat, semua berpuas hati, dan satu keputusan yang adil untuk semua. Okey, jadi itu adalah ciri-ciri seorang pemimpin yang bijak. Okey, seterusnya ialah baginda menerima wahyu yang pertama. Ya, pada usia 40 tahun, baginda suka bersendirian di Gua Hira. Ya, suatu hari baginda didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Seterusnya baginda menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah. Okey, dakwah baginda mendapat sambutan dan juga tentangan. Okey, kalau ya pelajar-pelajar lihat di sini ya, iaitu di sinilah gambaran Gua Hira ya, di mana kalau kita lihat atas tu dia ada tulisan ya, iaitu surah Al-Alaq ya, ayat 1 hingga 5 kan. Di mana pada waktu itu malaikat Jibril telah mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Okey, jadi pada waktu itu ya malaikat Jibril telah mengajarkan Rasulullah SAW dan menyeru ya, meminta kepada Rasulullah untuk berdakwah kepada masyarakat Arab ya di Mekah.
Okey, jadi peristiwa iktibar daripada peristiwa ya Rasulullah menerima wahyu yang pertama, ya, kita lihat bahawa Rasulullah sentiasa ya beribadat dan bermunajat kepada Allah, sanggup menerima amanah untuk menyampaikan dakwah dan bersabar ketika menyampaikan dakwah, ya, sebagaimana yang diberitahu tadi bahawa dakwah baginda ada yang mendapat sambutan dan juga ada yang mendapat tentangan daripada penduduk Arab Mekah. Okey. Kemudian ialah peristiwa Isra Mi'raj, ya. Okey. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj telah berlaku kematian Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib, ya, telah membuatkan baginda sallallahu alaihi wasallam amat berduka cita, ya, sebab kedua-duanya adalah orang yang Rasulullah sayang, ya, iaitu Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib, ya, bapa saudara Nabi. Jadi kedukaan ini telah diubati oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila baginda dibawa menyaksikan tanda-tanda kebesarannya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Okey, kita sedang menghampiri ya peristiwa tarikh Isra Mi'raj iaitu pada 27 Rejab. Ya, jadi pada tarikh tersebut ya berlaku ya peristiwa Isra Mi'raj di mana Rasulullah dibawa ke langit ya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi iktibar daripada peristiwa Nabi Muhammad SAW ya Isra Mi'raj, ya, Nabi Muhammad menjalani Isra Mi'raj dengan roh dan jasad. Ya, baginda telah menerima kefarduan solat 5 waktu. Jadi ini peristiwa yang penting ya dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, kerana di sinilah ya titik permulaan ya di mana umat Nabi Muhammad ya menerima kefarduan solat. Ya, jadi solat ini sebagaimana kita tahu adalah tiang agama dan dia adalah perkara yang pertama yang akan dihisap ya ketika kita dibangkitkan kelak. Okey. Daripada 50 waktu sehinggalah menjadi 5 waktu ya, kerana baginda amat sayangkan umatnya, baginda tidak mahu ya umatnya susah ya, dan baginda tidak mahu ya sekiranya umatnya tidak dapat melaksanakan 50 waktu ya. Jadi ya kita sepatutnya bersyukur ya, bukan bersyukur sebab dikurangkan jadi 5 waktu ya, tapi kita bersyukur kerana betapa sayangnya baginda kepada umatnya, sehinggalah ya pada akhir hayat baginda masih ya mengingati bagaimanakah nasib ya umatnya pada masa akan datang. Okey. Kronologi daripada peristiwa Isra Mi'raj, ya, Nabi Muhammad SAW dibawa pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Okey, dalam perjalanan baginda ditunjukkan dengan pelbagai gambaran yang berlaku kepada umat baginda. Okey, di sinilah ya baginda amat terharu dan amat bimbang ya kepada umatnya. Ya, sebagaimana yang disebut tadi bahawa ketika wafatnya ya baginda masih lagi menyebutkan ummati kan, sebab baginda begitu bimbang ya keadaan umat baginda ketika pada hari kiamat nanti. Okey, kemudian baginda menjadi imam solat kepada para nabi di Masjidil Aqsa. Okey, baginda dibawa Mi'raj merentas 7 langit sehingga ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah untuk menerima kefarduan solat 5 waktu. Okey, baginda turun ke Mekah sebelum subuh dan menceritakan pengalaman baginda kepada penduduk Mekah. Okey, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku dengan pantas. Okey, Nabi dibawa dengan kenderaan yang dinamakan dengan Buraq ya dalam masa 1 malam. Okey, segala-galanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita sambung kepada hijrah ke Madinah. Okey, dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam di Mekah telah mendapat tentangan daripada orang kafir Quraisy ya di Mekah. Jadi Allah telah memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk berhijrah ke Madinah selepas 13 tahun kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, antara yang dilakukan oleh baginda di Madinah iaitu
kita boleh ringkaskan kepada 3M, ya, iaitu membina Masjid Nabawi, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Okey, Muhajirin ni ialah orang yang berhijrah bersama Nabi SAW dari Mekah, dan Ansar ialah penduduk asal Madinah. Dan yang ketiga, menggubal piagam Madinah. Jadi boleh ingat, ya, 3M, ya, antara perkara yang dilakukan oleh Rasulullah ketika baginda di Madinah. Okay, jadi iktibar daripada hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, ya, Nabi sanggup berkorban demi menegakkan agama Allah. Baginda menjalankan pemerintahan berteraskan wahyu dengan penuh amanah. Negara Islam Madinah telah menjadi model negara Islam yang terbaik. Okey, seterusnya ialah peristiwa kewafatan Rasulullah SAW. Okey, jadi pada Rasulullah telah wafat, ya, pada waktu duha, iaitu pada hari Isnin 12 Rabiul Awal di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jasad baginda juga dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey, jadi kita boleh lihat, ya, di mana Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun, dan selama 23 tahun itulah, ya, Rasulullah telah berdakwah kepada seluruh umat manusia, ya, di dunia. Okey, kemudian pada 12 Rabiul Awal, ya, Rasulullah telah wafat sama dengan tarikh kelahiran baginda. Okey, jadi iktibar daripada kewafatan Nabi SAW. Okey, dan juga kita boleh lihat bahawa Nabi Muhammad, ya, sebenarnya telah diutuskan oleh Allah untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Kehidupan baginda dipenuhi dengan dugaan dan mihnah. Namun baginda berjaya membentuk tamadun yang seimbang dan cemerlang sehingga ke hari ini. Okey, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan lupa, ya, untuk sentiasa berselawat kepada Nabi SAW setiap hari, setiap masa, ya, sebab Nabi Muhammad amat sayangkan umat baginda, ya, iaitu kita lah, ya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Okey, kalau pelajar-pelajar lihat di sini adalah gambar, ya, gambar makam Nabi SAW. Okey, ini adalah pintu dia. Kemudian ini adalah makam yang warna hijau. Ini adalah makam Nabi SAW. Okey. Okey, begitulah, ya, tentang riwayat hidup Rasulullah SAW. Jadi dekat sini kita boleh jadikan Rasulullah ini sebagai contoh dan juga teladan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya. Okey, jadi jasa Rasulullah itu teramat banyak, teramat besar. Okey, antaranya membina masyarakat yang bersatu padu. Kemudian yang kedua, membentuk umat Islam yang patuh kepada agama dan sanggup berkorban demi Islam. Yang ketiga, menjadikan Madinah sebagai negara terunggul dan contoh tamadun gemilang. Dan yang keempat, menjadikan masjid sebagai pusat pemerintahan dan kemasyarakatan selain tempat untuk beribadat. Okey, jadi pelajar-pelajar sekalian, kita patut jadikan Rasulullah ini sebagai contoh dan juga role model kepada kehidupan kita pada masa akan datang, ya, pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang. Okey, jadi Ustazah akhiri tentang riwayat hidup Rasulullah SAW. Okey, jumpa lagi bersama Ustazah dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Kita akan kupas lagi tentang sirah Nabawiyah SAW. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen channel Ustazah. Terima kasih.